Assalamualaikum dan selamat pagi. Berita Pagi Sarawak bersiaran dari Studio HD Kuching. Bersama saya Fidaus Rashidis, kita mulakan berita edisi Selasa 31 Mac dengan perkembangan ini. Pemakaian tag pengesahan digital terhadap mana-mana individu yang baru balik dari luar negara merupakan satu langkah kerajaan negeri dalam memutuskan rantaian wabak COVID-19 di Sarawak. Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, ia terutamanya dalam memantau keberadaan individu ketika dalam tempoh kuarantin iaitu selama 14 hari dan bukanlah satu hukuman. Jelas Dato' Ahmad Douglas mengekang penularan adalah fokus utama, terutama apabila menyaksikan kebanyakan kes COVID-19 yang dikesan merupakan kes import. Sehubungan itu, beliau berharap mana-mana individu yang memakai tag pengesan digital ini memberikan kerjasama serta memahami sepenuhnya keperluan di kuarantin, lebih-lebih lagi melindungi keluarga serta saudara mara terdekat. Walau bagaimanapun dedah beliau, setakat ini individu yang memakai tag pengesan digital mematuhi arahan yang telah ditetapkan dan terus dipantau dari masa ke masa. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata demikian pada sidang media harian COVID-19 di Wisma Bapa Malaysia, Petrajaya, Kuching. Dalam pada itu, 2 lagi kematian direkodkan di negeri ini semalam, sekaligus menjadikan jumlah kematian sebanyak 7 kes setakat ini. Kedua-dua kes masing-masing di Hospital Umum Sarawak dan Hospital Miri. Manakala 6 kes baru positif COVID-19 dicatatkan dan jumlah bilangan kes ialah sebanyak 135 sejak kes positif pertama dilaporkan pada 13 Mac. 3 kes baru dirawat di HUS, 2 di Hospital Miri dan 1 di Hospital Sibu. Setakat hari ini, 50 kes baharu pesakit dalam siasatan PUI dilaporkan, menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 1,176 kes. Daripada jumlah itu, 977 kes adalah negatif dan 64 kes PUI masih menunggu keputusan makmal. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Daerah Serikê komited mempertingkatkan usaha dalam mengekang penularan wabak COVID-19. Menteri Muda Pembangunan Bandar dan Sumber Asli Datuk Len Talib Saleh selaku pengurusi JPBN Daerah Serikê berkata, pelbagai langkah dan inisiatif telah diambil bagi memastikan rantaian wabak ini dapat diputuskan. Datuk Len Talib menjelaskan program sanitasi awam dan nyahkuman juga telah dilakukan di lokasi-lokasi terpilih di sekitar Serikê. Ujar beliau, daerah Serikê dikategorikan sebagai zon merah dengan mencatatkan 6 kes positif COVID-19. Dari segi 6 ini tadi, kluster dari yang sama, 1 sudah dikeluarkan, discharge, bermakna ada perkembangan yang terbaiklah. Dan haraplah, kita berdoalah yang 5 ini dapat di-discharge dalam masa yang terdekat. That's all we are confident. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas mempengerusikan mesyuarat JPBN bahagian Serikê. Tambah beliau, pematuhan arahan PKP di Serikê adalah 98% dan ia merupakan pencapaian yang baik dan diharapkan penduduk sekitar terus mematuhi peraturan PKP demi kebaikan bersama. Institut Kemahiran Mara IKM Bintulu dan EdTech Bintulu dikenal pasti sebagai 2 lagi pusat kuarantin bagi kes COVID-19 di Bintulu. Ahli Parlimen, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kebenar, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utom yang mengetuai mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana bagi COVID-19 di peringkat bahagian Bintulu memaklumkan penambahan itu menjadikan 2 pusat kuarantin terdapat di Bintulu selain pusat kuarantin COVID-19 di Taman Negara Seminajau. Daripada talimat yang telah pun diberi daripada Jabatan Kesihatan, kita mempunyai 5 kes positif dan 12 orang sedang dikuarantin di Semelajau National Park, dan kita juga memerhatikan untuk mendapatkan pusat-pusat kuarantin yang kita sudah kenal pasti, iaitu di IKM dan juga di ATEC, dan pihak komiti member telah pun juga bercadang untuk kita mengenal pasti kalau boleh ada hotel atau inn yang kecil-kecil yang boleh kita guna pakai dan disetujui oleh tuan punya inn
untuk kita menentukan bahawa kuarantin ini satu orang satu bilik. Beliau yang juga Menteri Utiliti berkata demikian selepas menghadiri mesyuarat jawatankuasa pengurusan bencana bahagian Bintulu di Pejabat Residen Bintulu. Dalam mesyuarat tersebut itu, telah dikemaskini perkembangan dan maklum balas berkaitan kes COVID-19 di Bintulu serta keadaan Perintah Kawalan Pergerakan di bahagian Bintulu daripada agensi-agensi terlibat antaranya Polis, Angkatan Tentera Malaysia, Hospital Bintulu, Pejabat Kesihatan bahagian Bintulu dan Pejabat Residen bahagian Bintulu. Antara peraturan dan penetapan yang dikuatkuasakan seperti pengehadan 2 orang dalam satu-satu kenderaan terutama bagi penduduk dari luar bandar ke bandar seperti pengeluaran wang dari mesin ATM selain kebenaran operasi Pasar Utama Bintulu, Pasar Tamu Bintulu, Pasar Ikan LKIM Pantai ABF, Pasar Muhibah Sungai Pelan, Pasar Tamu Tatau dan Pasar Tebingan Sebau bermula hari ini. Operasi dihadkan dari pukul 7 pagi hingga 7 malam dengan penguatkuasaan penjarakan sosial selain pengehadan jumlah lot perniagaan seperti yang ditetapkan Lembaga Kemajuan Bintulu. Hadir sama Adun Samalaju, Majang Ringgi, Adun Murum, Kennedy Cuk Pai Ugon dan Residen bahagian Bintulu, Jack Aman Luat. Tuai-tuai rumah kawasan Tubau dan Jelalong, kawasan Dewan Undangan Negeri Dun Murum telah menerima bekalan bagi setiap rumah panjang masing-masing di Bintulu semalam. Ekoran Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang menghadkan pergerakan penduduk, hanya tuai rumah atau wakil masing-masing yang mengambil bekalan makanan daripada pihak Adun Murum dan Ahli Parlimen Hulu Rejang. Ini adalah sebahagian usaha Kerajaan Sarawak dan Persekutuan bagi membantu rakyat berdepan situasi COVID-19 khususnya mereka yang berada di pedalaman. Food basket ini kepada zon Tubau yang melibatkan 70 rumah panjang dan seramai 1,488 pintu rumah panjang ataupun ketua isi rumah. Menurut Adun Murum, Kennedy Cuk Pai Ugon, seluruh kawasan Dun Murum akan dihantar bekalan makanan asas dalam tempoh minggu ini bagi memastikan keperluan penduduk sentiasa mencukupi. Oh, mana tu? Sige mana? Oh, sige, okey lah pada aku berketok. Maya utai ketoknya. Laban ada inu gawak deh. Ada inu ni gak utai kerja dan uliah kanya. Okey, udah. Kira bertungkus lumus ngadu ke rakyat di kawasan kami, ya kawasan 66 Murum. Jadi aku berasa termegah narati kebuah pihak laban bantu ke daripada aku cukup memuaskati lebih lagi bakal rakyat ke dia di hulu sungai ke nganti bantu perintah bakal ke 2-3 hari itu kuda ke lebih lagi lebuh maya penusah COVID-19 bakal ke dia tu. Usaha membekalkan bekalan makanan yang dikenali sebagai food basket ini turut dibantu oleh Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian Bintulu, Pejabat Daerah Sebauh dan Jabatan Kebajikan Masyarakat Bintulu. Ketua-ketua masyarakat dan ketua-ketua kaum diingatkan supaya sentiasa berhubung dengan pihak Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri di daerah masing-masing, khususnya di kawasan Marudi, sekiranya terdapat permasalahan yang berlaku sepanjang pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini. Menteri Muda Kerajaan Tempatan, Datuk Dr. Penguang Manggil berkata, ini penting bagi memastikan penduduk di kawasan berkenaan sentiasa berada dalam keadaan yang baik. Datuk Dr. Penguang memberitahu penduduk kawasan sekitar Marudi dinasihat supaya sentiasa mematuhi setiap arahan yang ditetapkan kerajaan sepanjang tempoh PKP ini. Jelas beliau, penduduk hanya dibenarkan keluar rumah sekiranya mempunyai urusan penting sahaja. Larangan ini merangkumi hanya ketua keluarga sahaja yang dibenarkan untuk mendapatkan barangan keperluan asas di kedai. Selain itu, sebarang perhimpunan termasuk aktiviti keagamaan di masjid, surau, gereja dan tokong juga tidak dibenarkan. Beliau yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Marudi berkata demikian semasa sesi rakaman di konti YFM di RTM Miri.
Dalam pada itu, beliau menambah pelbagai bantuan kepada setiap lapisan masyarakat telah diumumkan kerajaan dan juga kerajaan negeri dalam membantu rakyat menghadapi PKP ini. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak bersama pihak berkuasa tempatan dan Jabatan Kesihatan Negeri memulakan program sanitasi awam dan nyakuman di Pasar Tamus Tutong dan Medan Niaga Satok Kuching semalam. Pengarah JBPM Sarawak Khairuddin Rahman membalumkan program sanitasi awam ini memfokuskan lokasi tumpuan orang ramai dan juga lokasi zon merah jangkitan COVID-19. Kita nak laksanakan seluruh negeri Sarawak sebab kita faham Sarawak dan Semenanjung dia 12 negeri. Kita ada satu negeri je. Cuma 12 bahagian. Dan kita harap dengan ada pelaksanaan ini dan juga bantuan daripada sumbangan daripada pihak-pihak yang terlibat pertama kali dari segi bantuan cecair untuk nyah cemar ni, nyah kuman ini, kita juga memerlukan bantuan dalam situasi bencana ini. Khairuddin Rahman berkata bantuan pihak berkaitan penting berikutan ia merupakan luar daripada insiden yang biasa ditangani oleh pihak bomba terutama melibatkan virus COVID-19. Justeru beliau berharap program sanitasi awam dan nyahkuman ini mampu meliputi semua kawasan dalam usaha mengekang penularan COVID-19. Beliau ditemui pemberita pada program sanitasi awam dan nyahkuman yang dilakukan di Medan Niaga Satok Kuching. Dalam pada itu, JBPN juga merancang untuk melakukan program sanitasi awam dan nyahkuman di kampung-kampung yang tersenarai dalam zon merah. Khairuddin menegaskan semua masyarakat supaya memberi kerjasama dengan mengutamakan kebersihan diri serta kawasan kediaman masing-masing. Program sanitasi dan nyahkuman ini disertai 50 anggota dari Dewan Bandaraya Kuching Utara, Jabatan Kesihatan Negeri dan Jabatan Bomba dan Penyelamat. Sekian perkembangan berita pagi Sarawak. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di saluran berita RTM, jenama media di Malaysia yang diiktiraf paling dipercayai. Selaras dengan perintah kawalan pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Dengan itu, saya Firdaus Rashidis. Assalamualaikum dan jumpa lagi.